Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor. Yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ni di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Itu sebabnya cerita tadi. Siapa buat dia dapat ni cerita apa? Cerita orang usaha manjadda wajada. Siapa yang usaha biasanya memang berjaya. Kan? Jaranglah orang duduk saja berjaya. Orang duduk saja mungkin berjaya dapat sesuatu, tetapi sebenarnya bukan itu kejayaan yang sebenarnya. Contoh, kita duduk. Kita tengok ada orang, dia duduk lahir-lahir kaya, dia jadi anak orang kaya. Dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Dia rasa macam biasa je kaya tu. Kan? Ya ke kaya? Dia pun tak tahu. Jadi bila dia berbual dengan orang kan, aku nak keluar duit ni, duit aku dah tinggal 500. Banyak je duit kau. Budak sekolah tu cakap. Pada dia tu biasa. Pada dia berjaya itu lain pula. Nampak tak? Macam kita lah. Bila nak duduk dekat dalam dewan ni kan, mungkin kita ada pangkat kita yang tertentu. Contoh lah kan macam Puan Hazalia kita kan. Dia dah jadi kedudukan dia sebagai ketua setiausaha kan. Sebagai setiausaha bahagian, sorry. Okay, mana naik pangkat tu? Amin, tak lama tu. Sebagai setiausaha bahagian, tanya dia. Sebelum dia jadi SU bahagian, sebelum tu mana tempat dia? Dia pun bermula pada bawah. Lepas itu naik sini, lepas itu naik ke sini, lepas itu kementerian sini, sejak kementerian sini. Itulah bertepatan dengan pepatah Jawa yang menyebut the beauty of success is not the achievement but the journey. Kalau fahamlah Jawa tu. Kan? Keindahan satu kejayaan tu bukan pencapaian dia, tapi perjalanan dia. Tak percaya, cuba tengok balik sekarang. Cara kita cerita dengan anak kita. Kau tahu tak korang ni semua senang sangat, untung sangat dapat duit senang, duit belanja senang, bagi duit buku senang. Tahu tak mama dulu, Putrajaya mama dulu. Mama susah tak dulu, macamlah susah sangat menyampah lah kan. Dia mengulang dialog mak dia dulu. Mak dia dulu pun cakap benda yang sama. Mak dulu menangis nak dapat buku 5 sen. Dulu kan, buku 5 sen. Sampai mak dia, mak dulu buku 20 sen pun menangis tak dapat 20 sen. Sekarang dah naik. Nanti anak kita pula, tahu tak mak dulu nak dapat 10 ringgit pun susah. Lain level dia dah. Lagi 30 tahun, mama dulu nak dapat 1000 pun susah. Dulu masa tu buku latihan 1000 ringgit. Sebab orang dah tak pakai buku, orang pakai tablet dah masa tu. Ya. Maknanya perubahan. Saya selalu bawa. Orang kata, beza dulu dan sekarang. Kenapa orang dulu dia lebih appreciate dengan apa yang ada? Sebab dulu susah. Hari ni terlampau senang dapat. Kerja pun berapa ramai. Cuba tengok kalau buka jawatan kosong kan. Tanyalah puan SU kita. Bila dia bagian semua manusia, cuba tengok kalau ada kerja kosong. Dia dalam dia punya resume tu siap dengan surat sokongan. Kan, surat kuning, surat istana, surat pejabat, surat ketua kampung, habis semua ketua kampung dalam Negeri Sembilan tu semua tu. Dan lampirkan lagi tabal pula sokongan ketua kampung daripada dia punya sijil. Betul? Jadi pada kata zaman tu kan makin lama makin nak senang aja. Kan? Tu sebab masa saya jadi pengarah undang dulu. Jawatan tak kira apa jawatan, pembantu tadbir ke, jawatan penguatkuasa ke, jawatan office boy ke, bailiff ke, semua jawatan sebab permintaan ramai. Yang minta, bayangkan jawatan kosong ada 3 je, yang minta dekat 2000 orang. Apa kita buat? Suruh lari dekat padang tu 2 round.
Yang layak ramai, so yang layak tu kita suruh buat fitness, lari. Sebab apa buat fitness? Ada kena mengena tak? Dengan jawatan, ada kena mengena tak? Ada, yang kata tak ada. Ada. Menurut kajian, tengoklah bayangan semua manusia, kalau semak balik file, yang paling galak cuti sakit MC budak-budak baru kerja. Bukan budak, bukan orang lama. Orang lama tu lagi macam-macam bubek makan sebelum pergi kerja. Tapi jarang MC. Yang kau yang baru nak hidup ni kejap-kejap macam nak mati ni, apa pasal? Betul tak? MC. Ya. Tiba-tiba hidung tak boleh bernafas. Paru-paru beralih. Buah pinggang hilang sebelah. La ilaha illallah, parah betul. Muntah darah, macam-macam. Tak nak beritahu, tu sebab kita suruh lari. Sebab apa? Dia tak boleh cakap, sebab banyak tomahan dia berikan. Bila dia tidak dipanggil untuk saringan, interview, dah ada orang dalam lah tu. Tu yang kita tak dapat. Nampak? Kita suruh kau lari. Larilah round. Dekat Padang. Masa saya kerja dekat Seremban dulu, round Stadium Paroi. Kita pakai Padang Stadium. Minta izin dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan. Round 2 kali. Balapan tu, bayangan. Bayangan. Siap satu ambulans standby kat tepi. Ambulans standby kat tepi, siap buka pintu. Yang seorang tu lari first round. Round kedua tu dia sendiri masuk ambulans tu. Cepat-cepat bang, hospital. Dia sendiri tak larat. Orang kalau tak biasa lagi. Jadi masa tu kita buat macam mana? Kita bagi yang 30 masa terpantas untuk masuk Temuduga. Jadi dia terasa dia dipanggil. Jadi yang 1000 orang tadi, dia tak boleh cakap ada orang dalam, kita uji dia dari segi fizikal dia. Lepas tu adalah yang pregnant. Yang pregnant kita buatlah latihan lain. Kemudian interview. Sebelum interview adalah ujian bertulis. Tapis lagi. Nampak tak? Tu dia. Masa interview pun ramai fail. Baju kuning, seluar biru, kasut merah. Macam mana nak panggil? Nak jadi pegawai belia dan sukan, agak-agak lah. Kan? Kekemasan kita nak jadi pegawai. Lepas tu bila pakai pula, dia dah lah tinggi. Dia pakai baju jalur tagak macam tu. Mana sesuai? Saya bayangkanlah, saya kena bagi talk dekat budak-budak Uniza dengan UMT. Dia orang ramai brilliant student juga, tapi tak dapat kerja. Antaranya gagal marketkan diri waktu Temuduga. Masuk bilik Temuduga pun fail. Bersyukurlah kalau you all tak ikut tata cara dia tu, tapi masuk dapat kerja. Alhamdulillah lah, syukur rezeki. Tapi antara ramai yang tak tahu dari segi baju, tudung macam mana, kekemasan dia macam mana, preparation macam mana. Dan dalam interview tu, bila masuk dekat bilik Temuduga tu, ketuk walaupun dipanggil giliran. Memang turn kita. Memang turn kita. Tapi kita masuk buka, kita ketuk juga. Tuan boleh saya masuk? Masuk. Makna minta izin. Walaupun kita memang turn kita masuk. Dah sampai dekat kursi, jangan terus duduk. Kan? Kalau boleh salam, salam. Kalau tak boleh salam, macam inilah sekarang ni kan. Okay, itu norma baru. Kemudian, kita ada file folder kita. Kan? File folder. Apa failnya bila bawa folder file ni? Apa dia? Pertama, tak susun. Yang kedua, kita buat satu yang kita punya je yang original. Ni saya ajar. Nak marketkan diri kita, letakkan gambar, letakkan itu, letakkan profile, letakkan susun daripada akademik, daripada yang tertinggi. Yang basic asas yang mana? Yang pertama, dia nak diploma. Kata diploma. Kalau nak degree. Kemudian bila dah susun tu pula, kemudian buat lagi 2 kopi. Takut ada 2 lagi panel. Dia tak payah kongsi-kongsi. Kejap bagi orang ni, kejap bagi ni, tak payah. Siap binding dengan plastik cover. Macam tu. Jadi orang semua buka, orang tengok benda yang sama. Ketua Temuduga tu akan dapat yang original. Lepas tu, ini ambil tak apa-apa cik. Saya bagi terus dekat tuan. Tak apa tuan, saya bagi terus dekat tuan. Lepas tu, bila dah bagi dekat dia, bila dah macam tu, bagi kat dia seorang satu, boleh saya duduk? Duduk. Kalau boleh salam lah. Kalau salam macam ni, fail. Suruh orang tadah tangan kat dia. Fail. Jadi bila panel yang salam macam ni, maka fail, confirm. Lepas tu orang perempuan bila duduk, beg tangan kat mana letak? Bawah sebelah kanan kursi kita. Bukan letak kat ni. Kalau letak dekat pangku, beg letak bawah. Sampai kawan suruh, tu dah tolak makan lah. Semua ada.
Duduk jangan silang kaki. Duduk tegak, tangan macam ni. Tak payah macam ni. Kan? Dan bila dia penghujung, ada apa-apa soalan nak tanya? Mesti tanya. Ada apa-apa nak tanya? Tak apa, saya rasa tu je. Kita kena tanya soalan. Nampak? Benda-benda macam tu basic dalam tu. Banyak lagi sebenarnya. Cara kita cakap, cara kita perkenalkan diri kita. Sampailah bila kita jawab satu soalan tu, jangan pendek sangat. Bila kita jawab tu sampai kita nampak dia, okey, baru kita berhenti. Ada. Kadang dia seronok dengar kita cakap. Dia tengok karakter kita. Dia boleh tahu dia ni macam mana. Kita boleh tahu karakter orang. Waktu makan pun boleh tahu karakter orang. Dia makan, kita akan makan dengan kawan kita. Kalau dia daripada luar bawa ke dia, kedekut. Memang kedekut. Faham tak? Nasi tu dengan lauk-lauk tu zap bawa sampai ke dia. Mana kau jangan ambil aku punya, macam tu lah. Aku punya macam tu lah. Macam-macam lah. Kita boleh kenal karakter orang. Macam sekarang kan. Cuba kita tengok tapak tangan kita. Cuba tengok tapak tangan. Semua tengok tapak tangan. Okay. Tengok tapak tangan. Tu sebabnya anak-anak kita ikut perangai kita tau. Saya suruh tengok tapak tangan. Jangan sibuk tengok tapak tangan orang. Aku tak suruh tengok pun. Tapak tangan sendiri tengok. Tapak tangan sendiri. Okay. Tengok tapak tangan Okey, dah tengok Okey, sekarang cuba tengok kuku. Okey, dah. Cuba. Okey, dalam tu kita boleh tengok tau. Ada lelaki dalam dewan ni, dia sifat keperempuanan dia tinggi. Dan ada perempuan yang dia ganas. Dia boleh tengok, dia macam ni. Kalau orang tu tengok tapak tangan, kan? Kalau dia nak tengok sifat kelelakian dia tinggi. Tengok kuku, memang sifat lelaki. Tengok tadi ada orang lelaki tadi, nampak muka mancung. Tengok kuku, alah. tak tahu. Jadi tak payahlah kau tanya, jangan tengok oleh. Jadi itu sebabnya kadang jadi orang perempuan ni kadang-kadang bukan apa, dia nampak je lembut tapi dia kuat memerintah. Kita makan kat sini lah, abang, kita makan kat sana Tak payahlah abang ingat apa abang. Panggil situlah. Nampak? Ni lembut macam tak merintah tapi merintah. Dan orang lelaki dia bukan takut bini, okey? Dia tidak pernah takut bini. Cuma bini dia menakutkan. Itu saja. Kan? Tapi tak apalah, kan? Dia sayang saya. Suami kepala keluarga. Isteri tengkuk keluarga. Tengkuk kalau patah dengan laki-laki tu mati. Jangan, amin. Jadi hari ni kita cerita tentang siapa buat dia dapat. Ya? Buat ni buat apa? Buat kerja. Buat kerja ni buat kerja macam mana? Itu sebabnya tak disebut kan. Nabi pernah sebut tentang kita ni. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Dulu kita nak kerja kan, kita cakap aku dapat kerja tu dah tak payah fikir apa dah. Ayat tu selalu keluar. Tapi dah kerja macam-macam fikir, tak cukup pula. Aku dah pencen ni, duit pencen aku, kedua SP aku dah ada, aku tak payah fikir dah, aku nak relax. Dia kata, yang nak pencen ni lah. 2 minggu lepas pencen pegang senapang depan bank. Dia dijaga kawan tu. Apa pasal? Saya bukan menghina kejayaan jadi pengawal keselamatan, tetapi kenapa jadi macam tu? Sebab tak cukup rupanya. Jadi macam mana tu? Apa perkataan yang relate dengan cerita kita kata yang Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Lembah kot, cukup besar, banyak dah tu. Tapi kenapa tak cukup? Kenapa tak cukup? Bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, macam mana? Kan? Sebab apa Nabi ada jawab. Nabi kata, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Bila kita makan duit-duit haram, ambil duit yang tidak sepatutnya, menguruskan urusan orang lain dalam bab-bab kerja kita. Contohnya ada orang nak berurusan dengan pejabat, kita tolong uruskan dia dan kemudian dapat upah dan sebagainya. Jangan risau, tak akan cukup. Kita buat lagi pada norma kebiasaan yang sepatutnya. Kita melanggar tata cara, tipu claim, tipu overtime. Yang tak sepatutnya. Percaya cakap saya takkan cukup. Dahlah tak cukup, tak berkat pula.
macam-macam masalah dalam hidup itu. Kita buat, kita dapat yang itu. Kekayaan yang sebenar adalah kekayaan apa? Okey, saya faham. Kekayaan sebenar adalah yes. Puas hati aku. Kekayaan sebenar adalah tengok mak ayah kita dulu. Duit tak ada pun. Tak berapa ada pun. Saya berani cakap, saya pernah tengok wallet arwah abah saya. Ambil duit. Tengok dalam wallet abah tu ada kot. Dalam RM2 ada. Masa tu kan bawa kat sekolah kena bayar duit apa entah. Bukan wallet abah. Saya ambil RM2 dalam tu adalah RM10, RM20, apa, RM20, ada RM5. Tak banyak pun. Kita tahu ayah kita dulu kerja kais pagi makan semalam. Kais pagi makan pagi, kira balik modal tu. Kais pagi makan semalam, hutang lagi apa semua mungkin lah. Hidup sederhana tapi senang hati. Senang hati. Kan? Sekarang duit banyak, hati susah. Kejap-kejap kepala otak tu nak tengok Facebook, siapa yang update, siapa yang ni. Kejap-kejap nak tengok siapa yang WhatsApp. Kejap-kejap nak tengok IG. Kejap-kejap nak tengok artis tu, tengok siapa yang kita follow. Susah hati bila follower tak ramai. Saya pun susah hati, follower nak masuk dah tak boleh pula yang Facebook tu. Dah penuh pula, friend dah ramai. Macam mana lah? Kan susah hati kan? Susah hati. Dulu kita lain. Dulu lain. Apa perkataannya? Satu vaksin untuk penyakit hati. Apa dia? Kita yang bekerja ni, ada satu je vaksin untuk penyakit hati ni. Untuk selesaikan semua masalah. Ada satu ubatnya. Apa dia? Okey, faham. Semua bersuara dalam hati, kan? Ada kan? Nah, apa satu perkataan yang menjadi vaksin kepada segala penyakit dalam hati kita? Ya, tepat sekali. Imam Makkah, boleh balik sekarang. Yang lain tak boleh balik. Tunggu lagi boleh mula. Oh, tak ada. Betul, syukur. Syukur selesai. Mak ayah kita dulu itu yang dia pegang. Syukur. Itu ya. Mana yang Jawa sini? Angkat tangan. Siapa Jawa? Angkat tangan. Ada darah Jawa? Angkat tangan. 1 2. Kau kena tunggu Jawa lain angkat tangan, bukan angkat tangan kan? Okey, 1 2 3. Tak ada sikit pun darah Jawa. Semua 4 orang baru terfikir, baru teringat. Belah mak ke belah ayah? Belah mak. Okey, 1 2 3 4 5. Termasuk saya. Saya belah mak saya Jawa. Saya tak pandai cakap tapi saya ada darah Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Kacukan. Jawa campur Minang. Jadi janang, bantai. Orang tu dulu dia masak lauk sayur bening Jawa ni. Kan? Sampai dia balik kampung, mak tolonglah buat bening tu mak. Bukan susah pun nak sayur bangang terapung tu contoh kan. Nah, sekarang ni jadi lauk hotel tau. Mahal pula tu. Dan dulu mak kita buat sayur bening bukan sebab sedap sangat, tapi sebab itu je yang ada. Kan? Cuk ubi robui cocah dengan sambal belacan. La ilaha illallah. Nek moyang sedap mengeletek nyawa dak sedap Betul? Ubi ketuk kan? Makan ubi ketuk sebab dulu itu adalah makanan-makanan yang paling mudah kita dapat dan tak melibatkan perbelanjaan yang tinggi. Cuk baku sambal belacan. Oi. Cuk baku goreng belacan jom kan. Dulu pucuk paku lagi tak ada modal. Bukan sendiri tanam, tak masa siapa punya tepi jalan tu ambil. Tapi nak beritahu apa? Syukur dengan apa yang ada. Itulah kekayaan yang sebenar. Hati tenteram, hati tenang. Dia tak ada sibuk bayar astro bulan-bulan ya kan? Mana yang lebih berusia daripada saya lagi pula. Tanyalah orang-orang lama. Siap ada lesen TV dengan radio. Itulah yang sibuk renew tiap-tiap tahun. Dalam kecil, dalam bingkai frame kayu tu. Saya ingat yang ada skru dia punya frame tu. Tanyalah orang lama. Dia tak ada heboh dia nak bayar bulan-bulan hutang macam tu. Tak. Bayar duit rumah pun dalam 100 lebih, 50 lebih dulu. Saya pergi dekat perkampungan orang asli.
Di Taman Negara Pahang kan, saya pergi kan. Dia tak ada heboh dah. Dengan baju tak pakai perempuan tu macam ni. Awak lah susah hati tengok. Dia relax, tak ada sibuk dia nak bayar bil elektro hari ni, nak tengok cerita apa. Tak ada apa. Tak ada apa, relax je. Budak-budak umur 6-7 tahun, dia boleh baling tomak tu kan, memang dia boleh tangkap ikan tu. Macam tu je, sahab tu. Saya tanya, macam mana, ada tak yang kahwin dengan orang biasa? Dia kata, adalah beberapa orang yang kahwin dengan orang darat. Dia panggil kita ni orang darat. Cuma tinggal lagi, dia orang kata bosan kahwin dengan orang darat ni. Kenapa pula? Sebab dia duduk situ je. Dia tak pindah-pindah. Sebab dia orang kepercayaan dia orang, dia kena pindah-pindah tempat. Sebab takut makanan dekat situ habis. Dan malam tu kata, malam ni janganlah balik dulu. Kami baru dapat tangkap seekor. Malam ni makan besar. Kau tangkap apa? Musang. Sabarlah dan kita pula susah ya saya cakap macam tu kan. Masa tu kita memang tak, kita bezakan kenapa pada dia bersyukur dengan apa yang ada. Happy. Itulah kekayaan yang sebenar. Bila hati kita gembira, bila hati kita tenang, hati kita tenteram, itulah kekayaan yang sebenarnya. Happy je. Hari ni manusia paling happy hari ni. Sebab hari ni tak berapa jam lagi kita akan balik. Tak ada saudara panjkan. Saudara panjkan. Saya dah lama tinggalkan benda tu. Semenjak berceramah ni dah tak tahu dah bila lagi cuti. Sabtu Ahad pun ceramah. Kan? Rumah sampai cakap ceramah. Itu yang bila PKP itu tanya, bila lagi nak pergi ceramah? Tanya pula balik. Dulu ceramah satu Malaysia, sampai PKP ceramah satu rumah. Kau jawab tepi bilik air, kau jawab tepi bilik ni, kau jawab awal tamu ni, biar angle beza-beza. Tak rasa bangang kan, kau jawab 10 minit pun payah nak ceramah. Tak ada orang kat depan, kita ceramah 10 minit, payah nak habis kan. Sudahnya Ustaz Arianto cakap tak apa, kita baca yang bahagian komen tu. Oh tak payah pula layan komen. Masalah komen kan tanya soalan. Cantik langsir. La ilaha illallah. Tak faham. Apalah cara fikir korang ni bila dengar ceramah. Itu belum cerita yang saya ceramah untuk Kementerian Pelajaran Malaysia. Ceramah motivasi. Pun semangat aku kat ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi anda bersama dengan saya Syamsul Ubat. Hari ini kita nak bagi motivasi kepada semua tenaga penjawat awam di Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi puan-puan 2 jam. Rupanya kamera tak on. 2 jam aku bercakap. Aku tak nampak. Aku sendiri tokan. Aku pun berlari cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu benda tu tak play pun tak on. Sudahnya orang Putrajaya Apsal tak mula-mula lagi ni. Sudahnya rupanya cakaplah ada masalah teknikal lah apa semua. Saya cakap, lepas tu dia kata petang ni boleh tak? Boleh lah, petang ni kebetulan tak ada live. Boleh lah. Petang tu boleh lah. Petang tu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dah macam pengumuman raya pula dah macam dah. Ponik dah pagi tu dah habis energi dah. Itu antara cabaran dia. Tapi itulah dia. Masa itulah ada rakan-rakan penceramah yang diuji oleh Allah. Orang tak berani panggil dia ceramah live. Sebab waktu tak live dulu mahal sangat. Meniaga dengan ceramah. Gila tu. Dia nangis. 5,000 minta. Sabarlah kau. Kadang tak apa bodoh lah orang ni kadang. Saya simple je. Kau sikit-sikit lah. Kau banyak-banyak lah. Tapi mana dah setuju tu janganlah dikurangkan. Kadang-kadang tu masalah dia. Tak, kalau kau nak kaya dengan ceramah, tak payah apa yang meniaga. Jangan. Kita ni meniaga ni ilmu ni Tuhan bagi. So share dengan orang. So syukur dengan apa yang ada. Saya kuliah subuh ada yang bayar RM60, RM50. Okey je, tak ada apa. Bagilah. Sebab saya paling suka kuliah subuh ni apa? Banyak idea-idea baru. Fresh. Buka pula kitab. Oh, seronok. Dia bila kita mengajar, sambil tu kita belajar. Sebenarnya. Kan? Itu sebabnya kita jangan apa? Jangan kita pandang, walau susah lah. Tak. Pandang syukur ni sebagai satu benda yang paling besar dalam hidup kita. Tak. Ada anak kan. Saya 3 nikmat Allah Ta'ala. Anak saya 3 soalan dia tanya. Tak best, abah dah lama tak hantar pergi sekolah. Mustahak rupanya hantar anak pergi sekolah. Saya bila fikir-fikir balik, ialah dulu setiap pagi hantar anak pergi sekolah waktu kerja dulu kan.
Rupanya setiap pagi anak-anak kita boleh mengadu. Bawa semalam kan. Marah tak apa. Minta duit tu. Tak nak bagi. Marah pula gitu. Berapa ringgit? RM10 je. Yelah kan kejap Abah bagi. Terima kasih Abah. Selesai. Talian Hayat dia pagi dia mengadu dengan Abah. Sebab Abah ni malah nak fikir panjang. Okeylah. Hayat tak suka. Sebab bila kat rumah, isteri bising marah anak. Reflect dia, suami terasa. Dia ni marah aku ke? Kita ni lambat pula sikit kan macam ni. Dia marah aku ke? Perempuan ni dia lain tau cara dia menterjemahkan kemarahan dia. Aku tak tahu. Ni apa ni bersepah ni? Kenapa daripada dulu cakap kan? Daripada dulu cakap aku ke tu. Kadang-kadang perempuan nampak kau galak kan? Mana betul kan? Aku cakap betul. Ya. Yang kedua, soalan anak saya, tak best dah lama tak pergi pasar malam. Pergi pasar malam mustahak tau. Saya fikir betul, bila lah saya pergi pasar malam? Bila dicamah batal tu dapat pergi pasar malam. Orang lelaki dah nampak hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil. Pasar malam boleh lah kau buat macam tu. Cubalah mana kau buat macam tu. Nak meninggal. Tak meninggal kau nak bayar kan? Dan yang ketiga soalan yang anak saya tanya, macam dah lupa-lupa muka Abah macam mana. Wah, ajar. Wah, dia boleh tengok kat YouTube kan. Okey, sebut pasal YouTube jangan lupa. Sekarang handphone ada kat tangan. Subscribe Syamsul Debat TV untuk menyaksikan ceramah-ceramah terbaru Syamsul Debat. Tak adalah kau tengok yang lama-lama, termasuk ceramah kita yang hari ni pun ada. Syamsul Debat TV. Subscribe, tekan loceng biar dia remind bila ada premier. Dan juga ada Kulukili SD. Tengok ya. Faham ke tak ni? Okey. Betul tak? Akhirnya syukur, nikmat. Ada orang anak ramai ustaz. Okeylah, alhamdulillah. Setiap tahun dia kat kementerian tu dia yang beranak setiap tahun. Tak apalah. Rezeki dia. Assalamualaikum, salam jadi. Yang dia jadi bangsa subur kan. Ya, anak ramai. Yang seorang tu pula belum ada anak, syukur juga. Belum ada. Boleh tengok wayang, pergi tengok wayang, pergi. Tengok wayang sesama. Orang yang ada anak ni susah. Baru masuk dalam panggung. Nak kencing. Ya. Lepas tu tak serentak pula tu. Siapa kena kencing? Siap. Siapa nak kencing? Dan jangan ada siapa nak kencing bawa. Balik seorang, terasalah. Kan lah. Siapa yang anak ramai, dia tahulah. Saya pernah datang dekat wanita hari ni, program wanita hari ni. Anak dia 14 orang tau. Satu mak, satu ayah. 14 orang. Saya tanya, puan, susah tak beranak puan? Senang je. Tak benar dengan perempuan cakap macam tu. Senang je. Macam mana senang lah puan? Yelah, macam mana tak senang? Lahir-lahir je. Husband take over. Dia mandikan anak, dia siapkan apa semua. Susu pun dia buat. Kalau nak susu badan pun bagi kat saya. Pernah satu hari tu, saya beranak hari ni, besok tu saya jawab final exam saya. Kalau macam tu, ramai anak pun tak apa. Betul tak? Betul tak? Sudahlah. Kau kalau dah tak nak tu, tak nak lah, tak payah. Cakap. Kan, orang lelaki lah yang buat permohonan. Anak lagi. Tutup kilang, tutup kilang. Orang perempuan ingat tutup kilang. Pastikan dengan keredaan pengurus. Pengurus kilang. Kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main tau. Tiba-tiba cawangan baru dibuka, kau jangan main-main. Kau jangan main-main. Dia tu buat pengumuman ni, jangan main-main. Tapi tak apalah. Orang perempuan jangan terbaik je. Tapi ialah orang lelaki ni pun satu. Yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak? Kuat kau jawab tu. Kalau tidak tu tak jawab kan saja nak test market. Tapi tak adalah. Tapi itu syukur. Anak ramai anak ni. Kemudian anak sakit. Syukur sebab apa? Allah bagi peluang kita jaga anak kita. Anak kita meninggal dunia. Allah bagi juga sebenarnya. Kan? Bagi kita rasa lebih sayang kat dia bila kehilangan dia. Sebenarnya tu. Semua ada hikmah Tuhan bagi kat kita. Ujian, dugaan Tuhan bagi kita. Termasuk ujian sakit. Malahan Nabi sebut pasal ujian sakit dan Nabi kata apa? Nabi kata apabila kamu ditimpa penyakit, usahlah segera kamu meminta sembuh. Sebab apa? Bila orang demam contohnya, Allah tarik selera makan. Allah tarik kesegaran badan. Allah tarik dosa-dosa kita.
Tapi bila Allah sembuhkan balik kita, Allah kembalikan kesegaran badan, Allah kembalikan selera makan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu sebab syukur dengan apa yang kita ada. Kan? Isteri kita syukur kita ada isteri. Ya, balik rumah tengok. Tu sebab saya kata orang lelaki kan kemar balik lewat kan. Hal maklum lah, macam-macam tugas di Kementerian Belia Sukan. Kan? Kan? Orang lelaki biasa balik lambat, orang perempuan tak. Orang perempuan dia on time, kebahagiaan. Kan? Ataupun jangan. Dia sebenarnya memang macam tu. Siapa lagi tinggi pangkat, dia lagi lambat dia balik. Betul? Grade 19 dia balik pukul 5. Grade 22 dia balik pukul 5.30. Grade 41 dia balik dalam pukul 6. Grade 44 dalam pukul 8 malam. Grade 48 dia balik dalam pukul 9 malam. Grade 52 mungkin dalam pukul 10 malam. Kemudian kira macam KSU ke atas tu memang tidur situ terus lah. Macam tu lah, macam tu lah. Tak nak beritahu betapa pusing keliling tengok. Lepas tu masuk bilik sendiri tengok. Allah, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Dah, isteri kita tengok kesian. Kita tengok nampak penatnya. Kan tidur macam ni. Allah. Nak alih tangan dia kan. Kita kena alih slow betul lah. Alih slow. Dia terjaga. Balik lambat lagi. Kena marah. Nampak. Dia reflect daripada kepenatan dia tu. Daripada kepenatan dia. Kan? Tapi syukur sebenarnya. Rumah, syukur. Tak, sebab apa? Semua yang Tuhan bagi kat kita ni sementara. Dunia ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Pertama, suami, isteri, sementara. Sementara sampai masa, salah seorang akan pergi dulu. Sementara. Saya bukan nak buat cerita sedih. Itulah hakikat dia. Betul tak? Isteri I paling pandai masak tau. Satu lama, sampun meninggal. Bilang yang pandai masak. Suami I bagi I 1,000 sebulan. You ada? Nafkah 1,000 sebulan. You ada? Besok tu suami mati tercakik sudu. Ya, kawan tu tengah makan ni corit kawan tu. Abang kau tercakik sudu mati. Hilang 1,000 sebulan. Yang kedua, pangkat. Oh, aku pegawai paling besar sekali di Kementerian Belia dan Sukan tu. Contoh kan. Sampai masa duduk kat tiang masjid tu bersandar. Pencen. Orang tak tu dia dulu pencen kementerian dulu. Oh, macam tu lah. Habis dah pangkat kita. Sementara saya dulu pernah jadi pengarahan undang, saya letak jawatan, orang lain pula jadi. Kan? Tak ada pun yang pening kepala pun. Kan? Dia akan ganti orang lain. Tak ada dia. Kesian weh, takkan kita nak gantikan, tak ada siapa ganti Samsul tu. Tak ada. Memang ada orang lain. Sebab jawatan tu sementara. Rumah, harta lagi lah. Ingat masa kita kecil dulu, kita naik bas sekolah ke, kita pergi mana, kita pergi sekolah perjalanan, kita nampak ada satu rumah yang besar. Dalam perjalanan, ya Allah, macam manalah kalau rumah ni kan, kalau aku ada duit, aku nak rumah besar macam ni. Betul tak? Hari ni kita tak heran dah rumah tu. Sebab berlambak dah rumah besar kat Putrajaya ni. Dah melampau kat Putrajaya ni. Naik signboard, hanya 2.4 juta. Hanya. Penjodoh bilangan yang macam tak tepat ke. Dapatkan segera. Hanya 1.2 juta. Macam saya pergi ceramah kat rumah Datuk. Ada seorang Datuk dekat Sunway. Saya ceramah kuliah bulanan kat rumah dia. Rumah dia besar betul. 3 tingkat. Kereta dia ada kereta Porsche. Ada kereta Jaguar. Kan? Memang kereta-kereta mewah betul. Saya pula naik Azia kan. Mana pula aku nak parking ni. Tengok, oh nasib baik ada tempat sebelah Jaguar. Jaguar Pro 2. Okey lah. So parking sebelah tu kan. Jadi nampaklah kan. Terasa macam level tu sama. Saya tanya Datuk. Dia umur 36 tahun. Datuk Seri. Ya Allah, kereta Porsche dia. Dia boleh lekatkan biji Swarovski satu kereta. Seponoh-ponoh satu kereta tu. Kau orang letak kat tudung pun dah mahal kan. Kereta tu dia loket kan. Setiap 10 biji RM110. Kau bayangkan satu kereta berapa? Ada orang cakap, daripada tu baik tolong nak orang susah. Masalah orang susah pun dia tolong. Ya.
Jadi saya tanya tu, Datuk, besar betul rumah Datuk ni. Agaknya berapa tu harga ni? Masa tu murah lagi. Ustaz, masa saya beli tu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu? Tapi memang pada dia 4 juta tu murah. Kan? Tapi pada kita lain. Macam contoh kita, kalau dalam poket sekarang ada RM500, dalam bank ada RM3,000. Okeylah kot boleh survive sampai bulan depan, dia boleh lagi lah tahan-tahan belanja sebelum dapat gaji. Kita akan fikir macam tu. Ada orang macam ni ganggu kepala. Aduh, kau kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau orang tu? Saya cakap. Sebab pada dia 10 juta tu susah. Sebab dia dah biasa ada 100 juta dalam bank. Faham tak? Macam kita lah dah biasa pakai tudung yang mahal. Bawang eksekutif. Yang bukan bawang eksklusif. Bawang eksekutif. Tak kisahlah kan. Tak kisahlah tudung apa. Hajabah Farida ke, tak kisahlah. Kan tudung dak ke, tak kisahlah apa tudung yang kita pakai. Bawal siakap Datuk K, tak kira. Tapi bila sekali kita dah pakai satu standard tu, bila orang offer kan ni ada tudung yang pun boleh pakai, tak apalah, kita tak pakai. Sebab apa? Kita dah letakkan label kita kat situ. Tu sebab saya kata tadi, tengok balik setting. Kan? Sebenarnya syukur ni melampaui segala-galanya. Jom kita makan. Takkan kedai ni kau nak bawa aku makan? Wah, dulu tu lah kedai kau makan dengan kawan kau. Tiba-tiba kau duduk dekat Puteri, kau duduk dekat Prisin, kau tak boleh makan lah kat kedai macam tu. Dia nak Tuan Ramas, dia nak makan dekat Manhattan Fish. Dia nak makan kedai. Saya tak sepatut sebut nama restoran tu sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Tapi saya sebut pakai perbandingan lah. Dia nak habis makan tempat mahal, dia tak boleh lah makan macam ni. Tak boleh makan kat sini. Macam contoh lah kan. Ingat tak masa kecil-kecil dulu, hari Sabtu Ahad, kita buat apa? Kita bergelumang dengan ayah, kita bergurau usik sana, usik sini. Ayah kita usik sini, kan? Betul tak? Ke zaman kecil dia tak ada tu? Ayah saya cakap, arwah abah saya, siapa cium ketiak abah dapat RM10. Mana tak tu? Lepas tu bila kita cium tu, dia kopit dia lomeh tu. Kan? Tapi itu benda momen Sabtu Ahad kita. Dan kita hari ni, bang, besok Sabtu, mana nak pergi? Kita nak tinggalkan rumah kita. Dan lepas tu kita tercari-cari bahagia tu. Kenapa rasa tu? Macam tak bahagia. Macam penceramah. Bila dah hari-hari ceramah kat luar, dia nak sangat duduk kat rumah. Tapi yang dah hari-hari duduk kat rumah tu, nak sangat keluar. Kan? Itulah konflik dia. Tapi akhirnya balik ketenangan jiwa kita. Kita tengok orang keliling kita bahagia, kita akan bahagia. Itu dia. Jadi itu sebabnya hari ni nak berjaya dalam kerjaya kita. The first kali saya cerita panjang tentang setting. Setting kita nak kena betul. Setting yang paling baik adalah lillahi ta'ala. Niatkan kerana Allah, kita akan bahagia. Tak ada benda lain lah. Masalahnya susah. Macam contoh, kita minum kan. Kita tuang air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah. Tapi sejauh mana bila kita baca bismillah tu, dengan nama Allah tu dalam hati kita. Ya. Kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh mana dalam hati kita tu, dengan nama Allah aku minum air. Sejauh mana? Macam orang perempuan lah. Tak dengar apa ni? Ya, I love you. I love you too. Macam tak ikhlas ya? Ya, ikhlas. I love you. Sudahnya kita tak tahu betul ke maksud dalam hati ataupun sekadar prosedur. I love you too. Love you too. Okay, I love you too. Prosedur. Janji dah buat. Macam si orang cuti, prosedur si orang. Yang sebenarnya nak cuti. Kan? Cuba kau tengok drama tu kan. Apa salah kau ikut dalam drama tu? Betul ke saya kat abang ni? Abang, saya betul-betul sayang kat abang. Sayang sangat. Tak ada orang lain bang. Nampak? Lain tak boleh cakap. Saya kan sayang lah. Cuba fikirlah sendiri. Takkan tak tahu lagi. Sayang. Nampak? Prosedur. Janji jawab. Fill in the blank.
Kan? Abang, kalau saya tak sayangkan abang, saya tak buat semua ni untuk abang tau. Tu, nampak tu? Yang beli lagi tu. Mana? Tu. Anak kita kenapa? Itu pun lambang saya sayangkan abang. 7 kali beranak abang. Takkan abang tak nampak kasih sayang saya. Dan saya jaga dia waktu abang tak ada. 7 hari mencintaiku 2. Kan, saya tak tengok lah. Saya tahu tajuk drama tu, saya tak tengok. Tapi jahat betul Mak Leha tu, dengar macam tu lah. Dengar macam tu lah. Kan? Lepas tu sambungan pengantin satu malam kan. Kan? Pengantin satu malam kan. Dah habis kat cerita tu kan. Dia tak tahu nyampah aku. Tapi dia boleh percaya cakap mak dia tu kan. Hairat betul lah kan anak dia. Hairat betul. Dah sebab baru ni ada ulangan dia tu, saya tertengok ada satu episod tu. Mak apa mental, tension betul aku. Aku malas tengok drama Melayu ni satu je. Baru nak tampar, bersambung tu aku malas tengok tu. Sambung tahiyat tidak. Kau orang pula boleh pagi, mulalah pagi sampai kat pejabat tu salah. Membincangkan episod drama malam tadi. Kau rasa sampai tak bernampak dia kau rasa? Bincang kat pejabat tu. Kan? Tak, maksud saya lebihkan perasaan kita tu kena ada macam anak kita kan. Mak ayah kita dulu kan kadang saya ingat arwah abah saya. Bah, tadi kan kat sekolah apa hal dia pun duduk. Apa tu? Ada lagi? Tak ada tu ya bah. Yalah. Abah nak mandi dulu, penat. Kerana dia bagi telinga tu juga nak dengar. Kita ni Mak, kau diam sekarang boleh tak? Penat tau, penat. Rumah dia punya gaya. Sekali kita reject anak kita sampai bila dia tak cari kita tau. Itu sebab anak kita kena bagi telinga dia. Kadang anak-anak berebut nak cakap. Kan, macam mana nak cakap dengan wife saya berebut nak cakap. Mi, tadi kan kat sekolah ni. Sorang-sorang lah. Seperti yang pertama tu cakap apa? Tadi kan kat sekolah macam ni. Okay, ni macam ni. Yang ketiga, ni dah lupa dah. Yang nombor 3 tu lupa. Betul lagi, lupa dia nak cerita tu tak boleh. Pernah tak jadi tu? Pernah kan? Sebab dia penting dia nak menyampaikan kat kita. Dia benda tak lepas. Kan? Ya. Benda tu mustahak. Percaya je kat saya. Kita ingat tak zaman dulu? Apa beza dulu dengan sekarang? Beza dulu dengan sekarang. Masa kita sekolah dulu tengok. Kita main apa? Apa sekarang kita main? Kita main konda-kondi. Kita main tenteng. Kita main bola kan. Kita lali tampil. Kita setting tu. Tim tu. Nak pilih tim tu. Bergaduh tu. Kemahiran berunding. Negotiation skills. Mana boleh tim kau tinggi-tinggi semua. Tim kita orang semua pendek. Okey, bincang balik. Tim kau semua tingkatan semua darjah-darjah semua. Sekolah rendah dengan sekolah menengah. Betul tak dulu? Tiang gol pakai slipper je. Bola plastik. Lepas tu bola tu tersepak masuk masjidkan. Kena pasu orang tu. Bukan semua orang boleh unding dengan Tuan Umar. Mesti ada seorang budak yang baik dengan Tuan Umar. Betul tak? Kau baik kan pakcik ni, kau pergilah. Yelah, syak aku je. Kau sepak kuat sangat. Dia pun pergi terus sini. Assalamualaikum, cik. Tadi kan, saya dah marah dah dia orang. Dia sepak kuat. Kena pasu pakcik. Minta maaf, cik. Ambil bola, cik. Yelah. Jangan kena. Nanti pakcik pun bayar mahal ni. Pasu ni. Okay, cik, nanti saya marah dia. Nah, ambil bola. Masih cik Woi, sambung. Main. Dulu, Mak. Dulu main galah panjang kan. Galah hadang ada sebut galah hadang, ada sebut galah panjang kat galangan takraw, galangan badminton. Kita masa main tu, kita dah sukat tu. Kita boleh lepas tak ni? Cik bawa pandang tempat lain. Konon ni orang tak pandang kita. Kan masa tu skills dia. Perempuan. Tengok perempuan, dia main tenteng. Dia dah buah ajaib dia. Tiap-tiap dia disimpan, dia basuh, disimpan tu lah buah ajaib dia. Memang ong lah dia main. Dia baling pada jauh. Tepat petak mana dia nak. Bayangkan sebelah kaki dia boleh lompek langkau 3 petak. Je fikir. Hari ni aku tengok tak ada harapan lah. Tengok. 1 petak pun belum tahu lagi. Masing-masing. Aduh. Lepas PKP pula. Jadi pelampung badan masing-masing. Nak cakap apa? Kan? Tapi tak apa. Tapi jangan risau. Jangan kecewa. Tak tolong Ustaz. Dua perempuan. Kita makan, kita tak fikir. Bila nak gemuk, tanya suami. Baik.
Tanya suami soalan yang mengelirukan. Suami bukan tak nak jawab, dia nak jaga hati. Abang betul ke sedang gemuk? Soalan tu kau tanya. Macam mana suami nak jawab? Abang betul ke sedang gemuk? Gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Ada salah. Kau tak boleh jawab macam tu lelaki. Jangan. Sebagai suami jangan jawab macam tu. Abang betul ke saya gemuk? Itu bukan gemuk. Itu namanya kurang kurus. Mana betul lah gemuk. Salah juga. Bang betul saya gemuk? Mana ada gemuk? Kurus ni. Oh buta je kau gemuk. Ya ke bang? Ya dalam hati Allah je yang tahu. Tak dulu kan, ingat tak masa mula kahwin? Isteri betul tudung, kita boleh sikat kat sebelah. Sekarang? Cepatlah, nak sikat rambut ni. Dulu boleh masuk bilik air berdua. Sekarang, keluar dulu baru kita boleh masuk. Kau pasal juga, anak telefon nombor. Tolong selamatkan mak ayah serta perangkat dalam bilik air. Tak boleh keluar. Agaklah tak adalah bilik air basah dah sekarang. Exaggerate betul cerita tu. Tak, tapi balik ceritanya tentang syukur. Kita bekerja ni macam mana? Nak berjaya. Yang pertama, kita kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Ni zaman sangat cepat. Anak kita main PUBG, kita kena tahu game PUBG tu apa. Anak kita, dia buka Facebook. Jangan tahan dia. Kau jangan main Facebook. Kau ni haram kan kau main. Tak. Kita sekat dia akan cari saluran lain. Biar dia Facebook tapi dia friend dengan kita. Biar dia ada IG, dia friend dengan kita. Dia ada phone, ada masa dia boleh main telefon. Tetapkan masa dia, kawal. Anak-anak kita hari ni satu je masalah anak kita. Ada orang cakap kenapa masalah sosial hari ni berlaku? Masalah sosial yang berlaku sebab anak kita semua golongan generasi saat pada hari ni kekurangan ada satu ilmu yang disebut sebagai ilmu adab. Adab tak ada. Nampak orang tua tu hormat. Mana ada dah? Cawan. Mana boleh bagi cawan tak ada alas? Dah betul? Tak, saya tak cakap dalam ceramah ni. Tempat lain tak. Mesti bagi alas, betul tak? Jadi kita akan pegang alas tu macam mana? Kita jemput minum. Dia pun akan sambut terima kasih banyak. Terima kasih. Betul tak? Orang dulu kalau bagi cawan tak ada alas, apa jadi? Dihumban. Hei, macam miskin sangat. Memang miskin. Memang tak ada duit. Tapi miskin apa maksud dia tu? Miskin adab. Benda nampak simple. Lalu depan orang tu, pakcik tumpang. Dah lah lalu tu menunduk. Siap minta izin. Pakcik saya lalu depan Lalulah. Baik tu budak ni. Pakcik lalu belakang punya. Pakcik saya lalu belakang. Jangan lalu depan. Ada bela. Tak apa dia bolo belakang tu kan. Besar rompak dengan hantu tu kan. Tak, maksud dia minta izin juga lalu belakang. Nampak tak? Dulu, hari ni, bertunang pun bersanding, tak malu punya jantan. Kan? Siap sarung cincin, siapa aja? Bertunang. Dah dapat lesen musawarah ke? Tak ada kan? Adab. Ingat tu, dapat siapa yang baru berfikir-fikir nak bertunang. Itulah dia. Tapi kalau sebelum kahwin memang semua nampak adab dia, kesopanan dia. Assalamualaikum makcik. Makcik sihat? Bakal. Makcik sihat? Kalau makcik tak sihat, kita ingatkan mak saya. Tak macam mana lah mak saya sihat ke tidak? Ya Allah baiknya budak ni. Makcik, Zuhur dah masuk belum? Ya Allah. Pukul 10 dah tanya Zuhur masuk. Parah tu. Lalu depan orang tua tu bukan menunduk dah, menyarap. La ilaha illallah. Dah macam mulut gonggok dah rupa. La ilaha illallah. Sedap betul air ni pakcik. Ya Allah sedap betul nak. Air basuh tangan tu hirup habis minum semua habis. Tapi apa ni hari ni kita kena cepat. Anak-anak kita ajar tentang adab. Selesai. Assalamualaikum, salam. Mak ada cik duduk dia sebagai mak saya. Dulu macam tu. Tinggal tutup TV. Mak cepatlah mak, janganlah lama sangat. Nak tengok cerita tu sedap tu. Kita pun tunggu lama lah dia berbual. Sudahnya mak kita tu, orang tu keluar, kita tengok cerita dah habis. Tapi adab. Budak sekarang, Assalamualaikum, mak ada cik ikut belakang.
Dah lah rumah teres tengah pula tu. Rumah teres tengah ikut belakang apa rupanya kalau orang belakang tu. Patut buka dah India mana pula salah rumah apa? Salah rumah pula dah kau kira balik semula pada depan kan? Kita kena tahu teknologi. Teknologi semakin pantas tau. Kita tak boleh buat empangan. Macam air lalu kita buat empangan kan. Kita buat empangan, air yang datang tu menghempas, air datang tu macam-macam bentuk. Dan akhirnya bila dia pecahkan empangan tu, dengan kita-kita hanyut. Apa yang kita buat? Kita perlu persediakan anak kita. Persiapkan. Naik perahu macam ni, naik kapal macam ni, ni pusing kat sini. Kalau air laju buat macam ni, kat mana kita tempat berpaut, bagi guidance kat anak kita. Itu masuk cepat. Zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Sekarang ni orang, kalau dulu orang nak berlakon, orang kena pergi casting dulu, kena screening, kena screen test dulu, tengok macam mana, cuba tengok penghayatan watak dan sebagainya. Tapi hari ni dia orang dah tak kan, dia orang dah ada TV sendiri, nama dia IGTV. Dia boleh buat, okey sekarang ni saya berada di sini. Okey semua guys. Yang paling aku geram sekali ambil gambar. Samsul Debat ada kat atas pentas. Alhamdulillah dia punya komen. Alhamdulillah dia punya ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Komen baca. Untunglah yang seorang tu. Yang seorang tu komen tak tahu pun. Yang seorang tu tak ajak pun. Yang seorang tu pula kenapa aku tak tahu. Ya. Lepas tu seorang pula share pula gambar dia baru jumpa Samsul Debat juga semalam. Itulah yang ada. Zaman sekarang. Yang best tu yang IGTV tu kan ada live kan. Saya kadang tengok agak ni live ni tengah buat apa. Ni Samsul Yusof tengah buat apa. Ni Ustaz Elias tengah buat apa. Tengah cerita pasal apa. Kita ambil. Ada satu tu tak siapa budak tu kan. Tertekan pula. Dia tengah sikat rambut. Aku lah tekan like tu, tekan zap Samsul Debat join. Samsul Debat join. Tak pasal-pasal aku pun naik masuk dalam tu. Cubalah buat live tu benda-benda yang ada faedah sikit. Geram betul aku. So cepat aku pangkah cepat. Itulah dia. Tapi itulah tak ada apa pun. Jangan minta tu. Tak ada seronok jadi popular. Tak ada. Susah. Cermin kereta pun gelap. Susah. Sebab kalau tak gelap dekat traffic light kan tak boleh kontrol. Dia tak boleh nampak Samsul Debat. Aku tak apa hal. Aku ni apa hal. Susah. Lepas tu nak makan tak boleh makan kat kedai ramai orang. Susah nak makan jap gambar. Kena cari kedai yang tak ramai orang. Sebab tak ramai orang tu tak sedap. Tapi itu saya ingat saya ceramah dekat mana tu. Saya ceramah dekat Ijuk. Masjid dekat Ijuk. Saya memang masuk lambat sikit lah. Saya dah sampai kat situ naik Azhar. Orang pun tak expect penceramah naik Azhar. So dekat dalam tu saya tunggu dah habis azan maghrib. Qomat. Bila qomat baru saya masuk saf belakang. Senang nak jamak dengan Isyak. Lepas dah jamak tu pakcik sebelah saya. Penceramah belum sampai lagi. Aku salah masjid ke apa? Saya pun tanya penceramahnya siapa? Samsul Debat. Sudah dia tak kenal aku siapa. Saya baru nak cakap. Saya lah Samsul Debat. Baru nak cakap dia sambung lagi. Semenjak keluar TV ni lambat sampai lah. Saya langsung diam. Tak ada pihak cakap dah. Saya pun akur je lah kan. Saya pun diam. Tak apalah. Lepas tu AJK masjid nampak saya. Tuan, mari tuan kita nak mula lah. Saya pun salam pakcik. Saya mula dulu lah. Dia pun pandang. Saya pergi sampai depan kat meja depan tu. Saya pandang pakcik tu dah tak ada. Dah balik pakcik tu malu dekat. Kan orang tu cakap siang pandang-pandang. Cakap malam dengar-dengar. Ni malam siap pandang tau. Dan dia masih tak tahu aku siapa. Itu masalah. Tapi tak apa. Dunia semua tu tak ada apa. Tak ada apa. Okey je. Samsul Debat okey je. Tuan-tuan jangan risau. Nak bergambar. Hanya berobot. Gambar tagak RM10. Gambar rabah RM5 tu ya. Ni zaman nak cepat. Dulu ingat tak kita ambil gambar macam mana? Menghargai. Kan? Yang kaya 36, yang sederhana 24, yang miskin 10 atau 12 kan? Ingat tak dulu? Kan kau nak ambil gambar Fuji color dia masa nak pasang tu mengigil tau bakal pasang tu kau takut tersalah pasang. Kalau tak sampai 36 kan
Tahap 37. Wih, ada lagi lah. Jom, wih, ada lagi lah. Lepas tu tak boleh tekan. Dah habis. Tekan, jom, wih, ada lagi lah. Jom, dah sampai 40. Mana salah pasang. Kawan tu dah bayang usaha nak ambil gambar. Orang dulu pula ambil gambar. Bukan main ambil aja macam sekarang. Dulu, sini tak cantik. Tak nak. Situ, wih, situ cantik, situ cantik. Cantik gambar situ. Kan, yang sekarang Abang Samsul Rawa kata, kau itu hidung ni. Abang Samsul Rawa lah sebut. Kan? Punya berdambah hantar kat kedai tu. Jangan lepas tu sound. Engkau lah ni ambil gambar, gigil. Gambar semua menggigil gambar. Goyang semua. Tangan tak berdung, marah kawan tu. Lepas sebulan dia kena marah tu. Dia lah ambil hantar cuci, ambil kan. Kawan saya dulu ada seorang, dia gemar beli yang 10 atau 12, tapi dia tak boleh nampak kereta besar. Dia akan bergambarkan kereta tu macam kereta dia baring kat depan tu macam ni. Sentos, pusing. Dia pun hantar kat kedai. Lepas 10 hari, lepas tu dia ambil lepas cuci gambar tu, dia ambil dia perasan. Dalam kereta tu ada orang. Orang dalam kereta tu dah cecenia, dah tengok. Lain kali tengok tu ada orang ke tidak dalam kereta. Tapi zaman dah berubah. Kan? Saya ingat saya camah dekat Mersing. Pakcik ni, Ustaz, kita selfie boleh? Boleh. Dia tarik saya ke tepi kan. Dia pegang saya macam ni. Ustaz, pandang tak? Dia suruh pandang tapak tangan. Saya pun pandang. Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah. Saya kata memang. Tapi betul lah dia cakap. Mesti dia kata, saya tak pernah. Dia memang selfie macam tu. Semua orang cakap. Pakcik ni, dia memang selfie macam tu. Dia kata, Ustaz, simpan dalam handphone sampai masa kena format, Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Falsafah. Maknanya appreciate. Ingat tak dulu bila kita ambil gambar, apa kita buat? Gambar tu, ya Allah Akbar, kita beli album. Kita lekat satu masuk. Lepas tu kan, seronok tengok gambar. Ya Allah. Hari ni kita tengok balik kan. Gambar-gambar lama tu kita tengok balik. Ingat takkan kawan kita postkan gambar kita masa sekolah dulu. Kita pun PM dia, kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Pun tak sanggup tengok gambar kamarin yang selenga tu kan. Dengan tudung yang bolang-bolang ikat kat tengkuk tu kan. Betul belum cerita lagi yang ada scarf macam pengakap yang tak tarik sampai atas tu kan. Tudung dulu. Kan. Dulu ambil gambar macam dengan public phone. Apa ada tempat lain ambil gambar dulu kan. Tapi gambar lama-lama tu nostalgia nampak. Gambar dalam phone pergi cuci, masuk dalam album, kemudian delete, jangan simpan dalam phone. Tak adalah rosak telefon tercepat, kejap hang, bangang telefon ni. Yang bangang tuan ni tak buang-buang benda dalam tu. Semua benda kau simpan dalam tu kan. Bak dah bunyi dah, betul lah cakap. Dah cakap dah tadi. Kan? Jadi, mana kata pertama kita kena cepat. Zaman dah berubah. Tengok komputer pun dah berubah. Dulu, komputer waktu diciptakan dalam dunia ni, waktu peringkat pertama, dia punya CPU dia besar dewan ni. Dia punya keyboard tak tahulah kau tolong tekan A. Agak macam tu lah kan. Tak. Dulu besar dan kos dia sangat mahal. Dan masa tu komputer terhasil. Dia kata kalaulah dapat, memang komputer ni bagus, tapi kalau dapat dijual pun ke seluruh dunia, mungkin paling banyak pun 4 unit saja akan terjual seluruh dunia. Dia kata macam tu. Masa mula-mula penciptaan komputer. Tapi hari ni satu rumah satu komputer tak cukup. Tak cukup dengan komputer. Dengan smart, dengan gadget ni, dengan smartphone ni kan, kena ada. Wajib ada. Buat kerja hari tu. Dalam tempoh PKP hari tu, bekerja BDR, bekerja dari rumah kan. Perang badar. Malu tak pedang badar. Bukan senang nak kerja dari rumah. Baru nak menaik paperwork, nak susu. La ilaha illallah, budak ini. Oh, nak susu juga. Yalah. Buat susu, pancur. Ambil. Basah pula betul lah. Bagi. Lepas tu baru jangan kacau mama lagi Hari ni lo apa? Alah cekor lagi. Kan susah. Lepas tu yang perempuan nak tanya suami, "Abang cakap je nak nak lauk apa?" Cakap. Tiba-tiba rajin perempuan masa PKP. "Abang berilah idea lauk apa pula hari ni?" Cakaplah. Semenjak join grup masak tak jadi ni. Kan? Betul tak? Tapi ingat oleh lelaki, masa tu kita cadang lauk, dia tak datang percuma. Bila kita cadang kan, lauk ni lah. Dia tak tahu kenapa, dia datang dengan iringan. Tin,
Tidin. Ninja van. Aduh, je barang sampai. Kali sampai tu, bab, vacuum. Apa kaitan? Apa kaitan vacuum dengan lauk aku minta ni? Tak ada kaitan. Periuk nasi yang bulat dah jadi 4 segi. Dahsyat betul. Kan? Cabaran. Dunia dah berubah. Kan? Masa tu kita bagi rezeki dekat orang yang berniaga online. Alhamdulillah. Kan? Orang yang berniaga travel agency, menung nak ke luar negara, dijangkakan sampai berapa tahun tak tahu lagi. Kan, industri pelancongan akan terjejas teruk. So dijangkakan 4 ke 5 tahun tak kurang. Lepas tu orang sibuk nak pergi Mekah dah kan. Alhamdulillah bulan 11 dah start buka. Tapi tengok keadaan yang terbaru ni susah nak cakap. Tapi bulan 11 yang kemula tu sebab siapa yang nak pergi dengan Samsul Debat tahun depan bulan 3 insya-Allah pergi ke Mekah. Kan, siapa bawa mak dia, bawa package kasih sayang ibu, bawa mak dia dapat diskaun. Ni bukan promote, lebih kurang. Tak, sekarang ni teknologi cepat. So, kalau kita lambat, kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang ada. Macam kita datang kursus, datang seminar, macam-macam penceramah datang. Kadang poin dia bagi, oh rupanya itu. Okey. Poin tu ambil. Ya? Poin ni ambil untuk jadikan kita jadi lebih baik. Ketiga, apply. Ini bukan zaman kita cakap saja, zaman kita buat. Aku ingat aku nak berubah lah. Ingat aku nak jadi baik lah. Talk is cheap, perbuatan tu. Kadang orang lelaki, abang sayangkan. Kadang dia tak cakap. Dia tak cakap ayat macam tu. I love you. Biar kering air di laut. Terbakar seluruh taman belantara. Namun untuk meninggalkan ayang, tidak sekali lagi. Tak. Itu bukan abang. Sayangkan ayang. Abang percaya cakap abang. Abang, dah. Jangan cakap apa-apa lagi dah. Abang, sayangkan ayang. Abang, yang abang kata apa? Abang sebenarnya orang sedar nyawa manusia ibarat titisan embun, naik matahari, kering layar. Macam tu juga abang. Kalau tak dikan abang pergi dulu, jaga keluarga kita baik-baik. Abang, tak, dia jadi tak cakap. Memang kayu batu, jadi tak cakap. Kau macam tu. Tapi happy birthday. Tengok apa ni bang? Tak cakap. Buka handphone. Rupanya dia iPhone. Abang. Oh, nampak. Perbuatan. Nak yang pertama ke yang kedua? Dia cakap. Orang perempuan, nak pertama ke yang kedua? Nak pertama ke kedua? Okey, contohlah macam ni lah. Okey, tak apalah, tak faham lagi, tak apa. Aku tunjuk lagi. Tak apa yang abang bulan ni abang tak boleh nak bagi, insya-Allah satu hari nanti abang akan pastikan abang dapat banner mahligai yang indah untuk kita semua. Itu yang pertama. Kata dia romantik. Tapi yang kedua, abang tak dapat bagi banyak bulan ni, ambil lah. Ambil bila buka. Ya Allah bang, 2,000 banyak bang. Abang. Kan? Buat 2,000. Nak yang pertama ke yang kedua? Kedua. Memang mata duitan. Aku dah cakap lah. Aku saja bagi 2 testing tadi. Yang kedua agak kena kejarnya. Lepas tu bila cakap benda menyakitkan hati, kau marah kan? Biar dia hati tak sakit. Dah cakap tadi kekayaan yang sebenarnya adalah hati. Tapi orang perempuan, kalau suaminya mampu, nah yang tak adalah banyak sangat, ambillah duit bulan ni. 2,000 ambil. Abang, saya kerja bang kat Kementerian Belia dan Sukan. Saya ada gaji saya sini. Abang, duit ni abang simpan. Okey? Yang penting abang setia, abang jaga kita tu pun dah cukup. Saya dah happy dah. Samsul Debat ada sebut, kekayaan sebenar adalah dalam hati. So, abang simpan duit ni. Orang lelaki, kau jangan risau, tu tak akan berlaku. Kalau kau hulu dia memang ambil punya, tak ada mana dia tolak dia. Kau jangan, kau agak ada ayat tu. Tak apa bang, abang simpan duit. No. Kau bagi dia. Nah, tak adalah banyak 2,000. Zap tahu, tak apa. Itu ada, yang tu ada. Yang tu ada. Kan? Tak ada rezeki. Tapi sebenarnya satu saya beritahu orang lelaki wajib memberi nafkah kepada isterinya walaupun isterinya bekerja. Ingat. Kalau sikit buat cara sikit, banyak buat cara banyak. Kadang-kadang kenapa rezeki orang lelaki ni susah sangat, ada macam-macam masalah. Satu benda nafkah isteri kita abaikan.
Memang isteri tak kisah. Tapi dalam tak kisah tu dia ngungkit tau. Kau jangan main-main, kau bagi. Bagi kat orang perempuan. Abang dapat bagi RM10. Orang perempuan pula dapat RM10. Setakat RM10, tak payah bagilah. Abang simpan je lah. Jangan. Abang, RM10 ni abang duit minyak ada tak? Abang tak makan nanti? Tak apa, abang ada. Doakan abang. Murah rezeki, nanti kalau lebih, abang bagi lebih. Abang, hari-hari saya doakan. Macam tu kita nak. Abang tak? Orang perempuan ni memang waktu baik. Memang. Abang, saya tahu abang tak ada duit. Ambil. Buat duit minyak abang ambil. Ni RM50 ni ambil. Sayang, RM50 ni banyak. Abang tak ada duit kan? Ambil. Tak apalah. Abang sayang saya tak? Tu yang sayang. Tu yang payah tu. Ambil ni RM50. Sayang, RM50 isi minyak melempah ni. Minyak motor. Tak kisahlah, balance tu buatlah belanja. Abang ambil. Ikhlas ni. Ikhlas. Betul ni. Iya, abang ambil. Saya bagi abang ikhlas ni. 3 hari lepas tu gaduh kau tengok. Sampai hati abang buat saya macam ni. Macam-macam lah saya buat tu abang. Yang pada lupa saya bagi abang pinjam itu 50. Dah bagi pinjam lah tak. Itu kau cakap kau bagi. Bila dah gaduh dah jadi pinjam. Apa pasal? Tapi apapun bila gaduh perempuan yang penting jangan ngungkit rugi. Jangan ngungkit. Macam-macam lah saya buat tu abang. Saya buat air kopi hari-hari tu abang. Bayangan pahala buat air kopi malaikat padam. Ya, saya masak tu abang hari-hari. Apa lauk abang nak, semua saya masak. Abang, mungkin padam. Saya lahirkan 5 orang anak tu abang. Pahala beranak 5 orang habis. Rugi. Cuba tengok orang lelaki. Mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula yang aku nak ungkit ni? Apa pula? Senyap. Jadi dia memang back to square one. Dia memang tak ada. So, nak ungkit pun tak boleh. So tak ada apa-apa lah. So orang perempuan kalau ya pun nak marah sebut macam ni. Sampai nanti abang. Macam-macam lah sebab untuk abang. Buat apa? Lu fikirlah sendiri. Macam tu. Jadi tak adalah kena tolak bakar. Sebab kita tak sebut apa dia. General je. General. Tapi itu dia. Maknanya apa peluang yang ada datang. Betul? Apply. Buat. Yang penting buat. Kata pepatah Inggeris apa? Talk is cheap. Bercakap itu murah. Perbuatan tu yang penting. Kemudian apa dia? Mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah. Tu sebab bila isi borang SKT. Kan? Jangan salin kawan-kawan punya. Copy, paste, print, hantar. Kan? Pegawai penilai pertama, pegawai penilai kedua PPK pun akan bagi markah berdasarkan apa yang kita tulis. Masalah khusus yang kita minta. Lepas tu kita marah. Kenapa asyik hantar khusus ni je? Kau salin kawan kau punya. Tulislah seminar apa yang kau nak. Saya nak khusus pemantapan bahasa Inggeris. Tulis dalam tu. Jadi barulah bahagian isu human resource akan hantar kesesuaian ikut apa kita minta pada tahun lepas. Faham tak? Jangan salin. Aku tahulah perangai kau orang. Photostat saya siap, pump lekat. Jangan. Buat betul-betul. Sekarang ni online dah kot. Ke dah? Dah online kan? Dah online. Okay lah. Kemudian, seterusnya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Jangan campur aduk. Time kerja betul. Rumah betul. Sampai kat rumah, jangan bawa balik kerja. Melainkan dah selesai urusan kat rumah, baru layan hal kerja. Layan anak, layan isteri. Betul. Dan kemudian seterusnya apa? Seterusnya organize, susun atur kerja kita. Mana yang cepat, mana yang emergency kena siapkan cepat. Dan last sekali, niat kita kena baik. Niat kita biarlah kerana Allah. Kadang-kadang jangankan niat kerana Allah. Kahwin pun tak ada niat kerana Allah. Imam dia tanya, kenapa kau nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin, bila nak beranak? Dan beranak anak lelaki je. Bila dapat anak perempuan? Dah dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak. Kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua kahwin, tinggal saya je belum. Kenapa kau nak kahwin? Umur saya dah banyak. Kenapa kau nak kahwin? Segeram untuk perempuan tu. Tu betul. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Sesungguhnya Tuan Imam, saya nak kahwin kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu masalahnya. Asam betul. Nah, contoh. Tapi itulah. Hidup kita ni syukur. Letakkan sebagai setting, kita akan bahagia. Saya cakap saya. Syukur ada isteri, syukur ada anak, syukur ada keluarga, syukur ada rumah,
Syukur ada segala-gala yang ada kat kita tu. Ya, syukur. Sebab dengan syukur ni, itu baru datangnya bahagia. Manusia jadi tak bahagia sebab apa? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Kita tak akan bahagia. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, terlupa tengok ada orang lagi susah pada kita. Ketiga, sibuk cakap apa yang aku ada hari ni adalah hasil usaha aku. Sebenarnya tak. Apa yang kita ada adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, kita takkan ada itu semua. Ada orang lagi susah kerja daripada kita, lagi kuat usahanya, pagi bawa lori, hantar roti, hantar barang, daripada pukul 3 pagi hantar barang, sampailah pukul 3 petang, tukar pula pakai baju jadi pengawal keselamatan, pukul 8 malam pakai apron ambil upah basuh pinggan dekat restoran, pukul 11 malam balik. Dia kerja kuat tak? Kerja kuat, tapi Tuhan belum izinkan dia senang macam kita, tapi dia bahagia. Pukul 3 pagi, bangun, bawa lori balik. Anak belum bangun lagi, dia dah keluar. Dia balik, anak dah tidur. Ya. Kita tak sampai macam tu. Yang kerja kat Putrajaya ni tak sampai macam tu. Kita kerja kerajaan ni, kita tak sampai macam tu. Itu sebab bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Biarlah rumah kita kecil. Rumah dia rumah banglo. Syukur sebab bila tak ada orang, sunyinya sama. Betul tak? Malahan di rumah apartmen, rumah flat, tak ada orang pun tetap tak sunyi. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah punya ingat rumah kita. Ya. Biarlah kereta dia besar, Grand Livina. Kereta kita kecil, Grand Liviva 660 pula tu. Syukur bila servis bayar tak mahal macam kereta lain. Tengok kereta yang BMW, yang imported car. Kan? Masuk, selamat datang ke BMW. Dia melambai 2,000. Belum tukar barang lagi tu. Kita pergi servis Azia, berpinggir dia 300. Kau kira balik, kau kira balik. Kira balik. 300 tu. Mahal rasanya. Kan? Biarlah wallet kita harga RM5. Wallet dia harga RM50. Yang bukan boleh masuk almari, bukan boleh masuk kursi, masuk duit tebal sikit dah tak boleh lipat. Dah lah bawa wallet RM5 gambar Liverpool pula tu. You never walk alone. Boleh kat pasal malam, tapi bahagia, tak ada masalah. Kan? Biarlah naik kapal terbang, kita duduk kelas ekonomi, Puan Azalia naik kelas bisnes. Syukur sebab masa berlepas, masa mendarat, sama. Belum pernah lagi kita naik tu kan, diumumkan. Kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang kelas ekonomi, sila terjun sekarang. Tak ada. Mana ada. Malahan untung dulu belakang. Sebab dokek dengan pramugari. Kacang ada kacang. Sababan kacang bagi. Sadap kacang MAS tu. Sadap. Kan? Biarlah jam tangan kita RM50, jam tangan dia RM50,000. Masa yang ditunjukkan sama. Banyak kain nak lipet, berbakul-bakul bila lah nak ada mesin lipet kain ni. Syukur tu tanda kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada. Banyaknya nak kemas rumah ni, Allah peninglah kepala. Syukur tu tanda ada rumah. Orang tu tidur kat bus stop. Gelandangan dia, cuba tengok mana dia tidur. Bawah jambatan tidur. Kenapa suami dia handsome sangat? Suami aku tak boleh belah. Kan? Orang lelaki sabar. Saya tahu kita masih lagi dibayangi kejutan. Kan? Kita orang lelaki masih lagi bayang kejutan dengan perkahwinan Mira Filzah. Tak adalah. Kita kadang tengok orang lain memang macam tu. Syukur walaupun isteri kita tidak secantik Mira Filzah, Nilofa dan Fazura. Walaupun suami kita tidak setampan Era Nazif, Fatah Amin dan juga Encik Amah. Dengar ke ujung tu? Dengar ke? Puas slogan tadi tu. Syukur. Kenapa syukur? Sebab bila tutup lampu sama. Kau ingat Maya Karin tu tutup lampu menyala muka? Tak ada.
Sama gelap tak payahlah kau paning-paning kepala kan. Syukur je. Syukur. Dan biarlah isteri kita ini bising kat rumah, syukur. Tu tanda dia sihat. Perempuan ni nampak mesra tadi kat luar. Ustaz, kita ambil suhu, saya dah ambil ke depan. Oh, dah ambil ke depan ya. Okey. Baik sangat. Kau tunggu dia sampai rumah. Dia buka tudung tu. Sap kembang je tu. Zap dia pakai baju rasmi, dia baju binatang tu. Dia mula cari habitat. Kejap ruang tamu, kejap dapur, kejap bilik air tu. Yang suami nak balik rumah dah terbayang berapa ekor kelawar ini. Macam tu lah. Syukur. Orang perempuan hobi dia kat rumah memang macam tu. Berceramah walaupun tak ada tajuk. Cuma satu je pesanan aku pada orang perempuan. Jangan, kita marah anak boleh, tapi jangan pindah kat suami. Boleh. Anak-anak lah. Kita ni confused tau, tak faham. Marah anak ni. Pergi mandi, pukul berapa dah ni? Pergi mandi. Tampakkan budak ni. Pergi mandi. Suami sampai. Assalamualaikum. Salam abang. Abang balik. Asal marah sangat ni. Biasalah bang anak kita. Pergi mandi. Dia sambung balik ke budak. Tak apa. Pergi mandi. Aku tambahkan geram aku budak ni. Assalamualaikum. Ni seko lagi apa dah? Apa salah aku? Aku baru sampai. Jangan jangan. Betul. Biarlah suami kita tidur berdengkur. Syukurlah. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita. Bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan kita mulai malam ni. Tak, orang lelaki ni sebenarnya dia dapat penyakit berdengkur ni biasanya lepas kahwin. Penat, risau, macam-macam benda. Kau perempuan kan nak tidur kan payah macam prosedur. Orang lelaki nak tidur, dia letak kepala dia boleh hilang tu. Dia boleh tidur dengan name tag. Dia boleh tidur dengan baju Melayu hijau, dengan sampin, dengan songkok. Dia boleh tidur, boleh. Boleh. Mak spesifik tu kan. Tak, dia boleh tidur tak. Orang lelaki ni dia kalau dah penat dia boleh tidur dengan baju kerja dia boleh. Dengan mask tak buka lagi boleh. Boleh. Tapi perempuan jangan. Dia prosedur. Tonyok. Lepas tu undercoat tu buang dulu. Buang undercoat. Lepas tu makan ubat lawak. Ngap. Lepas sebulan muka macam tu gak. Aku pun tak faham kenapa makan ubat tu kan. Tak apalah kan. Dia anti penuaan. Tak apalah. Sikat rambut lah. Apalah. Macam-macam lah. Basuh muka semua macam-macam. Lepas tu bila dia nak tidur kan. Orang lelaki. Kajak. Letak kepala dah hilang. Kadang kepala tak sampai ke bantal dah hilang dulu. Orang dah hilang. Dia macam koma betul lah. Kan. Lepas tu orang perempuan kadang dia. Baru nak tidur tiba bercahaya muka perempuan tu. Sebab tengok handphone bukan sebab iman lah. Kau jangan perasan sebab tengok handphone terang. Lepas tu baru nak tidur macam-macam bunyi dah sebelah tu. Ada bunyi mengunyah. Tak berkunyah orang tu. Ada bunyi ngasah gigi. Tajam gigi ni kan. Ada yang bunyi sombong kapal. Sampai pagi. Pagi bini tegur bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah. Ya ramai bunyi apa tu? Bunyi vibrate handphone. Cara kau golak pun kau tahu dah biasa orang kan. Mana penat tu. Yang lagi ponek pada tu kan dia ada bunyi ujung tu. Kena ada bunyi ujung. Yang lagi ponek tu kan bunyi hujung tu dia bunyi bahasa Rusia. Apa dia cakap pun tak tahu lah. Orang perempuan saya nak tanya, pernah tak kita tak boleh tidur suami kita berdengkur, kita sampai duduk tengok dia? Pernah lah. Pernah kan? Apalah yang kau tanggung ni bang? Sampai pernah tengok tu lah. Ada sekali tu dia sampai dekat chorus tu. Dekat chorus tu dia macam tercokik sikit tu. Letak kat hidung. Hidup lagi tak? Hidup lagi.
Sanyap sampai pagi. La ilaha. Itu memang jarang dapat tu. Kan? Ada satu pakcik tu. Makcik tu cakap, oh, makcik tak adalah masa lain yang paling makcik tu ingat ke pakcik kau time tidur lah. Tak dengar bunyi dia lagi dah. Barulah makcik sadar pakcik kau dah tak ada. Pak, bila suami dah tak ada baru kita tahu erti kesunyian. Jadi mulai malam ni, kalau dengar suami berdengkur, bagi galakan. Teruskan bang. Macam tu. Okey. Aku kaji tau, punya berdengkur semua aku kaji. Jangan main. Semasuklah yang bercakap ni. Yo. Kan, lepas tu tak mengaku lah tu berdengkur. Mana ada berdengkur pun tak dengar pun. Abang ni. Iya kan. Betul, tapi itulah dia. Kan? Itulah dia kehidupan kita. Syukur aja, syukur. Happy. Anak kita pun tak lama lagi kan. Dia makin lama makin besar. Lama-lama dia tinggalkan rumah kita. Tanyalah. Oh, lama. Anak dah ada kehidupan sendiri. Macam mana rasa? So appreciate apa yang kita ada. Macam rumah kita. Jaga rumah kita. Itu sebabnya saya nak bagi tips lah. Kalau nak murah rezeki. Kita bukan nak kaya tau. Sebab Allah uji muda dengan tua. Sihat dengan sakit. Lapang dengan sempit. Hidup dengan mati. Kaya dengan... Tak. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Biarlah kita sikit tapi cukup macam mak ayah kita dulu. Kita nak cukup tu. Aku cukup dengan kerja aku ni. Aku cukup. Aku rasa syukur dengan apa aku ada. Aku nak kerja betul-betul. Itu cara bekerja. Imam Al-Ghazali ajar. Syukur tu pertama sebut. Alhamdulillah aku bekerja. Kedua, hati kita memperakui. Allah bagi peluang aku dapat bekerja dekat sini. Ketiga, perangai kita, tindak tanduk kita. Kita salat, kita jaga. Ibadah kita. Tanda kita syukur kepada Allah. Dan keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat benda-benda yang menyebabkan kita boleh hilang pekerjaan. Itu namanya tidak memelihara nikmat. Hingga rosak. Ingat tu. Tips nak murah rezeki. Pertama, jangan tinggal solat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Tu Nabi beritahu. Solat subuh. Masuk azan Allahu Akbar. Boleh nak solat sunat dulu boleh. 2 rakaat boleh. Lepas tu kita buat solat subuh. Kedua, jangan tinggal sedekah subuh. Sekarang senang. Banyak nombor-nombor akaun anak yatim apa kita ambil. Letak dalam senarai phone kita. Zap transfer aja. Pagi tu, dalam pukul dah azan subuh tu kita transfer. Sedekah subuh namanya. Jangan tinggal. Sebab bila orang memulakan harinya dengan sedekah, maka malaikat akan sebut kepada Allah, Ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepada-Mu, Ya Allah. Maka kau lapangkanlah rezekinya untuknya seluas-luasnya. Nampak? Itu dia buat. Dan ketiga, sedekah ni. Kita kena ingat, sedekahlah di mana juga kita berada. Dulu bila nak raya sibuk tukar duit, betul tak? Tukar duit baru, nak duit baru. Sekarang tukar, orang tengah tak ada saingan, pergi tukar. Tukar letak dalam beg kita, dalam wallet kita, duit RM10 ke, duit RM5 ke, letaklah dalam 100-200 sebulan kita letakkan standby nak sedekah. Kita pergi tukar dapat pahala. Bagi lagi besar pahala, bagi. Kita nampak kecil RM1, RM5, tapi pada setengah orang benda tu besar. Bagi. Sedekah yang pertama dapat mengkayakan hati. Walaupun miskin dia rasa kaya. Kedua, dapat membersihkan harta. Walaupun sikit rasa cukup. Pernah tak orang perempuan bayar bil, bayar sekali. Ada lebih lagi lah. Apa lagi aku tak bayar? Semua dah bayar lah. Rupanya bertukar wallet dengan suami. Yang suami pula tak cukup. Manalah duit aku tak cukup. Dan sebab dia dah janji dulu kan. Wallet pun sesama rupa kan. Tapi benda tu jarang berlaku lah. Tak adalah. Tak, maksudnya kita rasa bersih harta kita tu. Cukup bayar zakat, sedekah apa semua akan cukupkan rezeki kita. Ketiga, memanjangkan usia. Itu sebab mak ayah kita, datuk nenek kita dulu panjang umur. Sebab dia rajin bersedekah. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki. Rezeki tak semestinya kaya tau. Rezeki sehat tubuh badan. Rezeki tidur tu lena, tak sadar. Jaga-jaga dah 2 hari. Kawan saya dulu kat universiti dulu, sekarang ni dah doktor dah, dekat dia tengah sambung lagi, dia punya PhD tu, tak apa benda dia sambung lagi belajar tu. Wah, dah doktor dah. Ya. Dulu dia tidur kat asrama lu 2 hari. Orang biasa bangun, weh pukul berapa dah? Dia tak, dia bangun, weh hari apa dah? Lain soalan dia. Apa lagi rezeki? Rezeki suami romantik. Bukannya dapat bayangan duit. Ya, tak semestinya anugerah hikmat cemerlang. Kita tak dapat anugerah hikmat cemerlang tapi dapat suami romantik. Mana nak?
Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isterinya, bagai pulau ni warna anak ulala. Satu family bahagia. Mana? Dapat isteri pandai masak. Ya, bayangkan lempar-lempar jadi. Cuba fikir. Lempar telur jadi ayam gilo betul. Kan isteri pandai masak. Lauk kan susah-susah. Orang lelaki ni dia bukan gemar makan lauk yang sampai kena ayam Belanda ke kau kena masak lembu masak macam ni. Tak ya pun orang lelaki ni. Senang-senangnya goreng ikan bilis tu garing-garing, kemudian toskan letak tepi, kemudian kita tumbuk lada dengan bawang tu hancur-hancur kan, pedas-pedas sikit lah, jangan pedas sangat. Nanti hilang rasa. Lepas tu kita masukkan dekat dalam kuali, kemudian kita hiris bawang nipis-nipis tu, masuk garam sikit kan. Lepas tu kita tunggu dah mesra, dah naik bau dia. Tutup api, masukkan ikan bilis, kita pecahkan telur 3 biji, kita gaul-gaul-gaulkan. Oh, terbaik. Ikan bilis telur hancur. Oh. Tu lauk saya tu. Terbaik. Kalau tengah hari kan cuba buat. Sempat tak ambil resepi tu? Senang mana. Betul. Cuma kadang-kadang orang perempuan kena sabar dengan lelaki. Kadang lelaki ni, kadang kita dah masak macam-macam, dia tetap tanya benda yang tak ada. Kan? Itu yang mencabar kesabaran isteri penat. Bukan senang jadi isteri usaha bahagian. Contoh, kan? Bukan senang kita jadi pegawai kat sini banyak kerja. Kan? Makan lah. Ya, macam-macam lauk ada. Telur dadah tak ada. Tanya kat telur dadah. Masa tu lah orang perempuan kalau dia marah. Macam-macam binatang masak dah. Apa lagi nak? La ilaha illallah. Tak, abang tanya je. Tak apa-apa abang tanya je. Kena marah. Dah kena marah. Kadang jawab lembut tapi maksud kasar. Nak telur dadah tak cukup ke telur yang ada? La ilaha illallah, sabarlah kau. Sebab telur mata kebau dah ada. Telur rebus dah ada. Telur dadah kat tanya. Apa salahnya? Buat macam drama aku 7 tu. Telur dadah tak ada ke? Nak telur dadah sekejap Langsung suami pegang tangannya. Abang lepaslah. Sayang, abang tanya je. Kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Abang 2 minit aja goreng. Bukan lama pun. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan muntah belilah. Tak tahu ya Allah. Kenapa lah kau drama kat meja makan ni ya Allah. Ya. Kemudian rezeki apa lagi? Rezeki anak pandai. Tiba-tiba anak dapat nombor 1. Tiba-tiba anak konvo. Menangis mak. Bang, anak kita konvo lah bang. Tak sangka anak kita lah bang. Suami kata, cuba kau kawal perasaan kau sikit. Abang tak happy ke anak kita konvo. Konvo tadika kau ni agak-agak lah. Konvo tadika dia punya meraung macam tu sangat. Tak, bukan apa. Sebab biasa tengok anak tak dengar cakap kat rumah. Mana konvo tu boleh buat persembahan ikut disiplin dia cikgu dia ajar. Tu yang mak tu rasa sedih. Kau buat terika, tolong kan. Kan tak apalah. Yang penting tu Allah murahkan rezeki kita. Jadi rasa cukuplah cakap tu. Kalau ada apa-apa soalan, sebab biasanya dah 1.5 jam kita buka kalau ada soal jawab. Silakan. Tu biasa. Tapi jangan lupa nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat Facebook Syamsul Amri Ismail Official SY. Syamsul Amri Ismail Official. Lepas tu boleh tengok gambar-gambar kita hari ni pun boleh tengok. Mana yang gelap macam ni, mana yang macam ni, mana yang tepuk kawan, mana yang menganga. Jangan risau, kita akan tapis. Kita pilih yang teruk je. Okay? Kemudian